Assalamualaikum, Yosh Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal apa yang berlaku dalam manga Tokyo Revengers chapter 220 dan chapter 221. Untuk dalam video ni aku akan sekalikan dua chapter terus, sebab minggu lepas aku tak sempat nak borak pasal chapter 220 atas sebab-sebab yang tertentu. Cumanya aku akan review secara ringkas je apa yang berlaku dalam chapter 220. Aku akan borak part yang penting-penting je. Untuk dalam chapter 221, akhirnya kita akan dapat tahu adakah Takemichi akan berjaya menyelamatkan Kawaragi Senju daripada dibunuh macam apa yang Takemichi nampak dalam bayangan sebelum ni. Dan dalam chapter ni juga kita telah dikejutkan dengan satu benda yang memang boleh membuatkan air mata jantan aku mengalir tau. Jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita start sekarang. Chapter 220 yang bertajuk Bullseye. Chapter ni bermula dengan sambungan dari chapter 219 yang mana Inupi telah kabarkan satu berita yang buruk dekat Draken, iaitu ada beberapa orang dari kumpulan Rokuhara Tandai sedang menuju dekat tempat Takemichi dan Kawaragi Senju. Nak dijadikan cerita, waktu tu tengah hujan lebat lah tau. So Takemichi dan Kawaragi Senju pun dorang berteduh lah dekat satu kedai makan sambil dorang makan kat situ. Cumanya Takemichi tak sentuh pun makanan dia sebab dia seakan tengah fikirkan sesuatu. Lepas dia dari tu, Kawaragi Senju pun telah pergi ke tandas. Jadi disebabkan Takemichi dapat rasakan bayangan yang dinampak Senju akan mati tu pada malam tu, so Takemichi pun tak tunggu apa, dia terus je pergi ke tandas bertujuan untuk menjaga Senju daripada diserang. Kebetulan sewaktu Takemichi dah sampai dekat area tandas tu, tiba-tiba ada beberapa orang dari kumpulan Rokuhara Tandai telah sampai dekat situ, dan target dorang bukannya Senju tau, malah target utama dorang adalah Takemichi. Anggota-anggota Rokuhara Tandai tu nak serang Takemichi disebabkan dorang nak naik pangkat semata je. Dan apa yang lagi buruk, dorang bukannya cuma nak serang Takemichi dengan tangan kosong je tau. Bukannya nak tumbuk muka Takemichi ke, nak tendang muka Takemichi ke, bukan macam tu je. Malah dorang nak tembak Takemichi menggunakan pistol. So dekat sini dah memang terbukti lah, dorang bukannya hanya nak menyerang Takemichi je, bukannya nak gaduh macam tu je, tapi dorang memang ada niat nak membunuh Takemichi. Jadi sewaktu keadaan tengah getih, tiba-tiba Kawaragi Senju yang baru je keluar dari tandas, dia tak sempat nak zig seluar dia kan. Dia terus je berlari ke arah Takemichi untuk menyelamatkan Takemichi. Cumanya Takemichi juga terus je berlari ke arah Kawaragi Senju. Lalu dia terus je melompat dekat atas Senju bertujuan untuk menyelamatkan Senju daripada melindungi dia. Sebab kalau Senju selamatkan Takemichi, Senju akan terkorban. Dan tembakan pertama daripada orang jahat tu pun telah tersasar. So orang jahat tu pun frust lah kan, sebab tembakan pertama dia telah tersasar. Jadi dia nak tembak untuk kali kedua lah kan. Dan waktu ni memang 100% Takemichi dah tak sempat nak elak dari tembakan tersebut. Cumanya waktu orang tu dah nak tembak, dia dah acu dah pistol tu dekat Takemichi, tiba-tiba Draken telah pun sampai dekat situ untuk menyelamatkan dorang. Dan chapter untuk 220 pun habis macam tu je. Masuk dalam chapter 221 pula yang bertajuk Ups and Down of His Fate. Chapter ni bermula dengan akhirnya Mikey telah pun muncul selepas beberapa chapter karakter Mikey tak ditunjukkan. Tapi dia bukannya berada dekat tempat Draken, Senju dan Takemichi. Sekarang ni Mikey sedang berada dekat satu bangunan bersama dengan Kokonoi. Mikey tengah tengok hujan dari luar tingkap sambil Mikey ada cakap malam ni hujan agak lebat. Jadi dia dapat rasakan ada benda buruk yang akan berlaku pada malam tersebut. Dan memang betul ada benda yang buruk akan berlaku pada malam tu. Beralih semula dekat tempat orang bertiga, situasi dekat tempat tu sekarang ni dah semakin huru-hara tau. Dengan orang awam yang ada dekat sana pun terdengar satu bunyi tembakan. Lalu diorang pun tertanya-tanya lah apa sebenarnya yang berlaku dekat sana. Dan diorang pun macam nak lari daripada situ. Jadi bila Draken dah sampai dekat situ, Draken terus je tanya keadaan Takemichi, dia okey ke tak? Sambil anggota-anggota kumpulan Rokuhara Tandai terus je melarikan diri seakan ketakutan apabila Draken muncul dekat situ. Lepas tu Draken terus je sepak pistol yang digunakan oleh orang jahat tu. Dalam masa yang sama, Takemichi telah menanyakan keadaan Kawaragi Senju, dia ada tercedera dekat mana-mana ke? Dan Senju pun balas sambil muka dia seakan macam tengah blushing sikit, dia cakap dia okey je. Lepas tu pun Takemichi tanyalah dekat Draken, kenapa dia boleh ada dekat sini?
Dan Draken pemalas, dia dapat info dari Inopi yang mana ada orang yang sedang menuju dekat tempat Takemichi nak menyerang dia. So Takemichi pun macam terkejut lah, kenapa ada orang nak bunuh dia pula kan. Jadi Draken pemalas, yelah Takemichi ni kan bukannya orang biasa-biasa, bukannya macam sebelum dia join kumpulan Toman, bukannya macam net-net macam sebelum ni kan. Takemichi sekarang ni merupakan seorang yang cukup berpengaruh dalam dunia gangster. Walaupun dia bukanlah seorang yang kuat, tapi dia tetap berpengaruh dalam kumpulan Toman dulu, malah dalam kumpulan Black Dragon sekalipun. So kiranya Takemichi ni ada nama lah. Jadi Draken pun cakap mesti diorang tu terberak dalam seluar, sebab diorang takut selepas diorang dengar Takemichi telah bergabung dengan kumpulan Brahman. Dan Draken cakap lagi, pertembungan di antara 3 kumpulan besar nanti dah jadi semakin serius, sebab ada bisnes yang tak berapa nak elok sangat ni telah terlibat juga, dengan dorang ada investkan duit untuk dorang. So kiranya dorang semua ni dah berbeza lah, sama macam apa yang kita tengok dalam chapter 218, yang mana Senju sedang berurusan dengan seorang klien yang melibatkan urusan bisnes. Lepas dia dari itu pun Takemichi terus je bagi tahu Draken yang sekarang ni dia mempunyai kemampuan baru, iaitu dia mampu untuk tengok masa depan. Jadi Draken pun macam terkejut lah kan. Lepas tu Takemichi cakap lagi apa yang dia nampak Senju akan mati disebabkan cuba untuk melindungi dia. Jadi kiranya sekarang diorang berjaya mengubah masa depan dengan Draken telah sampai untuk menyelamatkan diorang. Dan Draken pun macam happy lah sebab benda tu tak berlaku. Dalam masa yang sama Senju macam tertanya apa yang diorang tengah bisikkan tu. Di hujung chapter, sewaktu diorang nak melarikan diri dari tempat tu supaya diorang tak terlibat dalam apa-apa masalah, tiba-tiba Draken tak bergerak pun. Dia cuma berdiri dekat situ je. Lalu Draken pun tiba-tiba je cakap dekat Takemichi, suruh pesan dekat Mikey, tolong jangan buat banyak sangat masalah. Lepas tu Takemichi pun cakap lah, kenapa tiba-tiba pula ni? Kau cakap je lah sendiri dekat Mikey nanti. Dan tak lama lepas tu, tiba-tiba Draken telah pun rebah dekat tanah. Dan kelihatan dekat sini, Draken telah pun ditembak sebanyak 3 kali, tepat dekat badan dia. Lepas tu Draken pun cakap lagi, aku dah settle apa yang aku boleh buat. Dan chapter 221 pun habis macam tu je. Chapter ni bagi aku memang, aduh, kenapa boleh jadi macam ni? Aku dapat rasakan memang 95% kali ni berkemungkinan besar Draken tak dapat nak diselamatkan macam sebelum ni lagi. Sebab yelah, body dia dah kena tembak sebanyak 3 kali tu. Dan lepas tu darah pun dah banyak hilang. Jadi bagi aku memang sedih gila lah, disebabkan semata nak selamatkan Mikey yang dah berubah dekat masa depan je, terpaksa korbankan salah seorang karakter yang cukup besar dalam anime Tokyo Revengers. Dan dia ni merupakan sahabat yang paling rapat dengan Mikey. Aku macam sedih sebab yelah, dekat masa depan boleh dikatakan semua orang dah hidup bahagia dah. Dengan Takemichi dengan Hina pun dah nak kahwin, Draken sendiri dengan Inopi pun dah berjaya dalam bisnes kedai motor diorang tu. So bagi aku memang sedih gila lah kalau Draken tak dapat nak diselamatkan dalam chapter akan datang. Dan berkemungkinan besar disebabkan kalau Draken mati, aku rasa benda ni membuatkan kesemua members-members kumpulan Tokyo Manji Gang dulu akan buat comeback dan akan membantu Takemichi untuk selamatkan Mikey. Sebab itulah apa yang Draken nak. Apa-apa pun kita tunggu next week apa pula yang akan berlaku dalam chapter 222. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot. Aku harap korang enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat-sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.